Dapatan kajian yang pertama ialah analisis sistem dan pengendalian pentadbiran. Daripada analisis sistem yang dijalankan, saya mendapati bahawa langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ekonomi rakyat dan negara ialah pemberian insentif kewangan kepada rakyat, iaitu pengeluaran simpanan KWSP air lestari sebanyak RM500 sebulan. Selain itu, kerajaan juga menyediakan insentif kewangan kepada para peniaga yang terjejas sepanjang pandemik COVID-19, terutama dalam bidang perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, iaitu pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih. Tambahan pula, kerajaan juga telah memperkenalkan program subsidi upah PSU, iaitu bantuan kewangan yang dibayar kepada majikan setiap perusahaan bagi setiap pekerja tempatan yang bergaji RM4,000 dan ke bawah. Akhir sekali, analisis sistem ini juga menunjukkan bahawa analisis ekonomi bukti kejayaan sistem pentadbiran negara dalam menguruskan impak COVID-19 terhadap sektor ekonomi. Umum sedia maklum bahawa pandemik COVID-19 memberi impak yang amat besar bukan sahaja kepada rakyat, malah kepada sektor ekonomi juga merasakan impaknya. Pelbagai impak dan kesan yang dihadapi oleh rakyat di Malaysia sehingga menjejaskan kelangsungan hidup sesetengah keluarga. Tahap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Malaysia sudah tentu tidak mengikut seperti apa yang dijangka dan dirancangkan. Terdapat pelbagai kesan kemunduran ekonomi sewaktu pandemik COVID-19. Yang pertama, kejatuhan industri pelancongan dan pembuatan. Hasil daripada Perintah Kawalan Pergerakan juga dikenali sebagai PKP serta penutupan sempadan negara, sektor pelancongan dan pembuatan khususnya tidak mendapat sambutan yang menggalakkan seperti sedia kala. Industri pelancongan dipengaruhi secara besar-besaran oleh virus corona ini. Selain daripada itu, kadar pengangguran di Malaysia juga meningkat menjadi salah satu kesan kemunduran ekonomi sewaktu pandemik COVID-19. Ini kerana apabila sektor perindustrian tidak bertumbuh akibat arahan kerajaan yang melakukan pelbagai inisiatif untuk membendung pandemik ini, majoriti majikan syarikat terpaksa memberhentikan pekerjanya. Ada juga yang dibayar separuh gaji dan ada juga yang terpaksa bekerja dari rumah. Kesannya, ramai pekerja mengambil keputusan untuk berhenti dan menganggur. Ini menyebabkan kadar pengangguran di Malaysia meningkat. Akhir sekali, pandemik COVID-19 juga memberi impak kepada punca pendapatan rakyat. Ini kerana demi membasmi penularan virus corona ini, banyak SOP dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Ini mengakibatkan pergerakan rakyat terbatas dan pekerjaan juga sukar untuk dilaksanakan. Sebanyak 20% daripada kumpulan isi rumah M40 beralih kepada kumpulan B40. Isi rumah berada dalam kumpulan T20 juga didapati turun terkesan apabila 12.5% isi rumah daripada kumpulan itu beralih kepada kumpulan M40. Peratusan ini jelas menunjukkan bahawa pendapatan rakyat terjejas kesan pandemik COVID-19 ini yang juga meruntuhkan ekonomi negara. Kebudayaan merentas etnik. Daripada kajian yang dijalankan, saya dapat merumuskan krisis ekonomi yang dihadapi oleh kaum Melayu sepanjang pandemik COVID-19. Penularan virus COVID-19 ini telah menggugat sektor pekerjaan kaum Melayu di Malaysia, iaitu dalam sektor awam dan sektor swasta. Selain itu, perniagaan mereka mengalami kerugian sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, iaitu kerana pihak kerajaan mengeluarkan arahan agar sektor-sektor yang tidak berkaitan dengan keperluan asas perlu ditutup untuk mengawal penularan virus COVID-19 tersebut. Kajian ini juga menyatakan krisis ekonomi yang dihadapi oleh kaum Cina sepanjang pandemik COVID-19 ini. Statistik perkembangan sektor perhotelan merosot secara mendadak sejak pandemik COVID-19 kerana sempadan negara ditutup sejurus selepas arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk mencegah penularan virus COVID-19 dan sektor pelancongan dalam Malaysia telah dihentikan sepenuhnya. Kajian ini juga merumuskan krisis ekonomi yang dihadapi oleh kaum India sepanjang pandemik COVID-19. Industri automotif yang kebanyakannya dijalankan oleh kaum India sememangnya terjejas akibat ketidaktentuan keadaan dan keputusan pihak berkuasa
mengeluarkan arahan sekatan perjalanan. Rata-rata pengusaha bengkel dan perusahaan servis kenderaan mendakwa permintaan pelanggan untuk menyelenggara kenderaan mereka telah berkurangan dari masa ke masa. Kemajuan sosial juga sinonim dengan tahap perkembangan sosial sesebuah masyarakat. Subtopik kemajuan sosial dalam kajian yang telah dibuat memfokuskan tentang kesan sosial masyarakat di Malaysia ketika COVID-19 membadai negara. Daripada dapatan kajian, kehidupan rakyat ketika itu terbahagi kepada dua kelas sosial, iaitu golongan kayangan dan golongan rakyat marhaen. Negara Malaysia dihujani dengan pelbagai hujahan oleh rakyat marhaen yang merasakan diri mereka seakan-akan ditindas oleh kerajaan yang berat sebelah kepada golongan kayangan. Selain itu, subtopik kemajuan sosial juga ada membincangkan soal kehidupan segelintir masyarakat sehingga ada yang terpaksa berlapar kerana mengalami masalah kewangan. Namun, sehingga ke hari ini, ada orang-orang yang bermurah hati yang tak henti-henti memberi sumbangan dan bantuan kepada yang memerlukan. Budaya ini bagi saya perlu dikekalkan bagi melahirkan masyarakat yang saling menjaga antara satu sama lain. Perkara terakhir yang dapat dikupas daripada kajian yang telah dibuat, dalam kita bergembira dapat meluangkan masa bersama keluarga ketika Perintah Kawalan Pergerakan, ada segelintir masyarakat yang mengalami kemerosotan tahap kesihatan mental dan perkara ini amat-amat membimbangkan semua pihak. Jadi sekarang ini dengan kelonggaran yang kerajaan telah berikan kepada kita semua, kita perlulah saling ambil tahu tentang orang lain supaya menjadi masyarakat yang berguna kepada komuniti sosial di Malaysia. Seperti yang dijelaskan oleh rakan-rakan saya mengenai isu yang timbul ketika wabak COVID-19, kita wajarlah menjalankan tanggungjawab sosial untuk menghulurkan tenaga dan usaha bagi meringankan bebanan yang dipikul. Antara tanggungjawab sosial yang berkait rapat dengan etika dan peradaban menurut perspektif ekonomi ialah yang pertama, kerjasama dan sikap saling membantu antara masyarakat. Sebagai contoh, sepanjang pandemik COVID-19, Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan iaitu NGO turut komited membuka tabung kecemasan bagi membantu masyarakat yang terjejas sumber pencaharian mereka. Bahkan, masyarakat awam juga tidak melepaskan peluang untuk turut membantu masyarakat yang terjejas di kala pandemik. Mereka dengan kerjasama Badan Kebajikan Masyarakat menyediakan alternatif iaitu rak amal kongsi rezeki di premis perniagaan mereka. Tuntasnya daripada contoh ini, kita haruslah mula mengambil inisiatif sendiri dan tidak bergantung kepada pihak berwajib dalam usaha berdepan dengan cabaran COVID-19. Tanggungjawab sosial yang ketiga ialah melancong dalam negara. Pandemik COVID-19 memberi impak besar kepada industri pelancongan kerana sekatan perjalanan yang dilaksanakan. Namun, pelan pemulihan sektor pelancongan dan kebudayaan melalui kempen pelancongan domestik seperti pelancaran kempen cuti-cuti Kuala Lumpur yang diumumkan oleh kerajaan dan pembukaan projek rintis gelembung pelancongan domestik di Pulau Langkawi. Kedua insentif ini bagi memberi fokus untuk menggalakkan masyarakat tempatan melancong di dalam negara. Maka, melalui inisiatif kerajaan ini, masyarakat perlu menyokong usaha sama ini bagi merancangkan kembali industri berkaitan pelancongan dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.